Okey, boleh tak nyatakan hubungan Tuna Pakcik dengan calon PAS? Dia anak buah tiri saya. Dia mengaku ke yang dia Kalau sekarang dia tak mengaku, tak tahu. Kalau sebelum ni saya kata, kalau orang yang kata bukan, mungkin dia marah. Kan? Memang betul kot. Kenapa pula tak didampingkan? Saya cabarlah siapa yang kata saya yang dia tu bukan, yang saya ni bukan bapa saudara tiri dia. Saya cabar jumpa saya lah. Jumpa saya. Jadi rapat ke dengan calon? Oh, memang rapat benar daripada kecil. Dari kecil ya. Tapi selepas berlaku krisis sajalah. Selepas berlaku krisis, dia mengatakan yang saya tak bayar duit bayar rakyat. Sedangkan saya dah bayar semua. So sejak itu kira tak rapat lah. Bagaimana ni ada munculnya pinjaman ke apa? Dia macam ni, saya buat kontrak potong sawit dengan Getah di Bukit Beruntung. Jadi dia menumpang modal. Dia dengan abang dia, Haidi, menumpang modal. Jadi dia tumpang 10, abang dia 10. Oh, melabur lah. Melabur lah tu. Jadi pada masa yang sama ada orang lain lah lagi 10,000. Jadi jumlah pajak tu 105,000 jumlahnya. Jumlah pajak. Jadi semalam saya rasa banyak saya dah tunjukkan pada kelompok semua. Dia punya apa cek semua yang keluar lah. Lepas itu 3 bulan selepas daripada kerja dibuat gagal. Sebab gagal bulan yang kita masuk tu awal bulan akhir bulan November dan kemudian bulan Disember adalah musim hujan yang lebat. Jadi budak-budak kita bawa daripada Bangkalis 20 orang. Budak-budak tak boleh kerja dan dia orang cabut lagi lah. So bila dia cabut lagi, artinya pendapatan tak ada untuk bulan November, Disember, Januari tak ada. Jadi bila tak ada, duit deposit 105,000 tu habis lah. Jadi bila duit ni dah habis, saya terpaksa teruskan juga daripada 105,000 tu duit saya. Dan yang menjalankan kerja ni syarikat saya. Dia tak tumpang saja. Jadi proses ataupun pelaburan saya dengan bawa orang masuk tu semua tu saya rasa tak terlalu banyak kan. Jadi saya yakin tempat ni memang boleh buat duit. Jadi oleh kerana saya yakin tadi, saya teruskan juga. Pada masa inilah dia nak masuk sekali lagi. Akhirnya dia nak masuk second round lah. Tapi bila nak masuk second round, saya kata kau ada duit ke? Dia kata dia nak gunakan pinjaman personal loan atas nama isteri dia di Bank Rakyat Melaka. Jadi saya kata okey, mampu ke nanti kalau ada masalah? Dia kata dia terpaksa lah. Pasal dia pun dah habis duit yang terang kan. Okey, dia terus. Jadi dia suruh isteri dia pinjam 20,000. Tapi saya dah cakap dengan dia, sekiranya berlaku apa-apa, dia tak payah-payah lah, dia bayar, saya yang bayar. Sebab saya punya bisnes bukan di situ saja, saya ada 3 tempat lain lagi. Okey, jadi bila dah jadi macam ini, saya bayar, sehingga sampai satu ketika abang dia Yuzaidi tu, saya rasa orang kuat yang menyokong dia semua dalam pencalonan ni, abang dia bawa 6 orang pekerja saya lagi, 4 pekerja Getah, 2 sawit. Bayangkan apabila 4 orang dibawa saja, pendapatan begitu merudum turun. Sebelum itu pendapatan saya lebih kurang 80,000 sebulan. Dengan sebab abang kerja perbuatan abang tadi, pendapatan dah tinggal lebih kurang 40,000. 40,000 nak bayar duit pajak macam mana? Kan pajak 35,000 sebulan. Walaupun selepas itu dikurang sedikit. Dan macam mana nak bayar gaji pekerja? Jadi saya sangkut di situ. Pada masa yang sama saya dah ambil 2 lori. Sebab sebelum tu dah jalan dengan baik. Okey, kemudian kita bayangkan nak saya sebut. Okey. Kalau sekiranya 4 orang 4 tan 4 tan 1 bulan dan kemudian harga Getah pada masa itu RM5. Sekarang ni dah 7 lebih. Okey, RM5. Cuba dikalikan kalau 4 bulan tak ada pendapatan berapa. Kemudian sawit. Saya di samping itu saya pajak sawit di Kerawang. 2 pekerja sawit saya bawa lagi. Dan pekerja sawit saya pajak 60 ekar. Pekerja sawit untuk 60 ekar 2 orang. Tapi dia yang paling mahir. Pasal dia dah ikut saya lama muda ni. Lebih kurang dah 4 tahun. Kalau dia dah okey, Kerawang sama. Okey, dia dah ikut begitu lama, jadi dia mahir petik bawa. Sekarang abang dia dah bawa budak yang mahir. Saya dah rugi. Bayangkan kalau 60 ekar, 60 ekar minimum ada 60 tan. Kalau 1 tan 500, sekarang 700. Selama 3 tahun berperangkat awal, tapi saya boleh potong sampai 5 tahun. Berarti saya dah masuk juta duitnya. Kalau benda ni dapat saya laksanakan lah. Tapi atas perbuatan abang dia hancur. Adakah calon tahu yang perbuatan abang? Ada cerita dia dari mana? Ada sambil saya cakap sejelas. Okey, bila dah berlaku macam itu, saya bawa pekerja lain masuk. 4 orang nak petik sawit, orang tak mampu buat macam pekerja saya yang dia bawa lagi tadi. Habis.
Artinya saya dah buang duit itu begitu banyak untuk bawa orang masuk, orang lain masuk lagi. Pasal orang tak mampu nak petik satu dalam sengat. Ini masalah dia. Jadi bila tiba macam tu, saya dah dalam senyap tadi duit bank, walaupun krisis ni berlaku, duit bank rakyat saya bayar. Saya ada janji tadi kan. Kemudian bila saya tengok saya dah bayar dah banyak, so saya berhenti, saya tak bayar lagi. Sehingga hari kematian mak saya tahun 2008. Ya, 2008 bulan 8. Yang itulah. Kita apa kan. Okey. Ada masa saya nak balik daripada tanah perkuburan tu lah, saya dapat SMS daripada isteri dia. Dan semalam dia orang dah tengok SMS tu mengatakan mengapa saya tak nak bayar. Sekarang dia ajak saya bincang hari kematian. Saya kata budak ni dah macam orang gila lah kan. Pada hari kematian mak saya dia ajak saya bincang benda ni. Jadi saya terus balik. Tak lama tu dia hantar SMS lagi. Dia kata kita akan ada pertemuan di rumah dia, di rumah calon ni, saya Haizat ni. Saya minta maaf lah, saya tak boleh sebut nama dia begitu padat dengan abang dia. Pasal kita panggil dia Ijat je. Ijat saja. Abang dia kita panggil Pedi. Okey, bila dah jadi macam tu, isteri dia kata datang, atau abang dia Pedi ni akan datang ke Kuala Lumpur di rumah dia. Di sinilah baru jelas pendidikan dia. Saya kata apa hal pertemuan ni? Dia kata pasal musuh tak bayar duit yang dijanjikan nak bayar pada rakyat. Saya kata betul ke? Dia kata yalah, dah bertahun tak bayar. Okey, saya cakap macam inilah. Perjumpaan kita sekarang ni sepatutnya kita bincang tentang abang kamu. Abang kamu yang bawa pekerja lagi. Apabila abang kamu bawa pekerja lagi, berarti pendapatan merudum jatuh kan. Ini kau nak ajak bincang tentang bayar rakyat. Dia kata betul lah pasal dah tak bayar pasal tak bayar tu duit tu. Saya kata saya bayar. Dia kata mana tak bayar dah setahun lebih, dia kata. Tapi saya dia bawa resit pada masa tu. Resit bayaran saya bawa. Bayaran tu pada bank rakyat? Pada dia, pada saya masuk akaun dia. Pada dia akaun dia? Saya bawa semua resit. Jadi dia tak nak tengok. Dan dia tak persoalkan pun. Dia kata dia tak nak bincang saja. Artinya dia tak nak bincang kisah abang dia bawa lari pekerja. Jadi kenapa? Itu yang mengherankan saya. Kenapa dia tak mahu benda yang lebih penting daripada 20,000 dibincangkan? Sedangkan yang saya cakap tadi, perbuatan abang dia menyebabkan saya rugi ratus ribu. Di bank rakyat baru 20,000. Jadi itulah. Saya dah macam tu, hati gondang panas. Saya ambil keputusan balik. Bila balik, saya terfikir macam mana saya nak buat. Di hati saya, okey saya dah bayar. Saya kata lupakan sajalah, tak ada apa masalah. Sehingga tiba-tiba je saya dengar dia jadi calon PAS ni. Jadi bila saya dengar dia jadi calon PAS, dan saya dengar lah kata-kata dia begini-begini. Saya kata ini betul-betul tak guna lah. Memang tak betul, orang tak patut orang macam ini PAS pilih jadi calon. Jadi saya buat saya punya kisahnya semua ni saya bagi pada beberapa orang PAS. Saya bekalkan dengan dia, saya cakap dengan dia, beritahu calon dan beritahu orang PAS. Budak ni kena tarik diri 24 jam daripada surat saya. Begitu. Jadi surat tu sampai kepada ketua pemuda PAS Melaka. Saya dengarlah dah sampai pada dia pada hari yang besoknya tu. Dan lepas tu saya cakap dengan dia, jika budak ni tak tarik diri dan PAS Melaka tak ambil tindakan apa-apa pada dia, saya akan beritahu pada UMNO. Itulah kisahnya sampai saya datang kemari. Jadi pakcik, apa perasaan pakcik selepas calon PAS Haizat buat begitu? Buat apa tindakannya lah yang belum dia minta pinjaman, bayaran pinjaman, perasaan tu? Perasaan apa, saya kalau boleh saya nak pukul dia. Ya betul, abang dia bawa lagi, memang kalau boleh saya nak pukul dia. Nanti baik umur saya memang 3 tahun. Kalau muda saya ingat saya dia. Tapi abang pernah cakap dengan calon tu sendiri? Direct? Cakap terus katakan ini masalah ni? Masa lepas-lepas? Di rumah dia. Masa saya kata sepatutnya kita bincang ini. Dia tak nak turun, dia tak nak. Bila saya datang berdentum gitu dia turun. Cakap dia mengeluarkan ayat Tuhan. Yang mengatakan kalau sekiranya pasal zarah sekalipun duit dia, besok dia tuntut. Itulah. Tahu saya yang betul tuntut. Pasal dia dah terpilih bayar. Saya dah bayar semua RM27,200. Sepatutnya saya bayar lebih kurang sekitar RM23,000 je. Kalau kita pinjam banyak RM20,000, dia campur dengan dia punya keuntungan dia. Berapa persen selama 3 tahun? RM20,000. Kalau 5% kan baru RM3,000. Okey, berarti saya kena bayar sampai RM23,000. Sekarang saya dah bayar RM22,200. Ada resit. Budak ini tak pernah bertanya di mana resit. Okey, isteri dia cikgu.
Kan dia tahu macam mana orang bayar di bank. Mesti tak kecil. Dia kenapa bodoh sangat fikir nantinya. Macam mana perasaan pakcik bila dia tak mengaku pakcik ni ayah saudara dan pakcik? Dia tak ada apa lah, tiket pun saya tak ada apa-apa. Tak ada apa. Jadi ada apa-apa pesanan tak nak diberikan kepada pengundi-pengundi di Limau? Saya kata kisah ni dia orang dapat tengok daripada peristiwa ni berlaku. Saya rasa kan terang, jelas lah macam mana dia dia sanggup mengikut saya. Walaupun dah dicakap banyak kali. Ini contohnya orang PAS sendiri dah tahu benda. Orang PAS datang ke rumah saya. Tak, saya kata saya panggil dia orang datang. Sebelum tu saya pergi jumpa itu orang wakil dia. Bukan nak pinjam apa, saya kata tengok cik. Dan dia semalam seorang blog dia datang. Dia orang tengok secara detail, macam wakil PAS tak apa detail dia tengok, tapi dia orang yang lebih detail tengok. Tak, saya rasa jelas. Abang, satu soalan ni abang ni, adakah abang ni seorang dengar cerita abang ni seorang ahli PAS, betul? Ada sebagai sampai sekarang saya masih jawatan di bahagian cawangan, bekas setiausaha. Bekas setiausaha Bukit Katil. Bekas setiausaha seluruh PAS. Bahagian ahli PAS. Cawangan Mati ahli PAS. masih lagi. Mati. Sebab dia tak percaya saya. Saya tak tahu apa dia nak buat. Itu saja. Kalau dia tak percaya, artinya matilah. Terima kasih. Bahagian dikatalah. Ya, bahagian. Okey. Dia dalam masa pertama